Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang mendukacitakan itu, Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman tentram. Nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum, yaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, yakni golongan yang teguh imannya lagi ikhlas. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, sedangkan segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri. Qad ahammathum anfusuhum, menyangka yang mementingkan diri sendiri, yazunnuna billahi ghairal haqq zannal jahiliyah, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai', mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan yang dijanjikan? Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah, yakni dialah yang berkuasa melakukannya menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, mereka menyembunyikan di dalam hati mereka apa yang mereka tidak nyatakan, apa yang tidak mereka nyatakan kepada kamu. La yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna, mereka berkata sesama sendiri, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Wallahu alimum bizatis sudur, ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Ayat ni masih lagi berbicara tentang keadaan orang Islam selepas kekalahan dalam peperangan Uhud. Keadaan kacau bila, keadaan tidak tenteram selepas daripada peperangan Uhud, kerana pertama sekali luka-luka, yang kedua ramai orang terbunuh disebabkan kekalahan itu. Yang ketiga pula, mereka ini dahulunya merasakan pertolongan Allah akan diberi kepada mereka disebabkan mereka beriman. Rupa-rupanya apa yang mereka rasa, apa mereka fikirkan itu tidak begitu. Pertolongan Allah tidak datang. Sedangkan mereka mengharapkan pertolongan Allah itu. Pertolongan Allah pada mereka ialah kemenangan, dan tidak lebih daripada itu. Jika tidak menang, maka Allah tidak tolong, maknanya. Ayat selepas dia diturun selepas kekalahan ini membetulkan akidah mereka ini bahawa pertolongan itu tidak datang seperti mana yang mereka sebutkan itu. Pertolongan daripada Allah bersyarat. Mereka adalah sempurna hak mereka terhadap Allah dahulu, patuhkan Nabi,
patuhkan Nabi, jangan tujuan peperangan itu kerana dunia. Jika tujuan peperangan kerana merebut harta kekayaan, tidak patuhkan kepada perintah Nabi dan tidak ikhlas dalam peperangan, seperti yang kita sebutkan dahulu, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Bagaimanapun selepas daripada kekalahan ini, ternyata ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada menang ataupun kalah, nasib mereka terpaksa terima, dan ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu kumpulan. Kumpulan ini telan saja apapun yang telah berlaku, kekalahan, tapi mereka sudah melakukan sesuatu, kalah menang terpulang kepada Allah. Mereka tidak persoalkan lebih lanjut. Satu kumpulan lagi, mereka mempersoalkan, iaitulah dia kata kita sedikit pun tidak ada pertolongan daripada Allah, sedikit pun tak ada. Kalau sekurang-kurangnya biarlah, katanya kita tak mati pun jadilah, kalah pun tak apa, tapi tak mati. Orang kita ni ramai mati, ramai. Jadi kata mereka, kalau tak tolong sedikit pun tidak mengapa, kalau tidak tolong sepenuh pun. Bagi mereka, siapa orangnya? Mereka itu munafiqin yang masuk ke dalam Islam ni kerana ingin mencari sesuatu. Mereka ada sesuatu yang mereka nak cari kekayaan, nak cari harta benda, nak cari pangkat, kedudukan. Masuk ke dalam Islam. Apabila sesuatu yang mereka cari itu tak dapat, sebaliknya mereka terbunuh dalam peperangan, mulalah mereka kata kalau kita tak datang pun tak mati. Kalau kita tak datang, dia kata duduk di rumah, dia kata lagi baik, dia kata tak mati sekurang-kurangnya. Al-Quran menjawab sangkaan itu dengan mengatakan, kalau kamu berada dalam rumah pun mati, kami kirimkan kepada kamu waktu dalam rumah, kamu mati dalam rumah. Mati. La kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi qulubikum. Peperangan ini sebenarnya matlamatnya ialah untuk menguji keimanan kamu yang kamu belajar selama ini. Yang kamu belajar. Untuk membersihkan segala sakibaki ajaran syirik yang masih ada di dalam kamu, maka inilah ujiannya, iaitu peperangan dan kekalahan dalam peperangan ini. Ayat ini menyatakan, summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang mendukacitakan itu, kejadian yang mendukacitakan kalah dalam perang. Kejadian yang mendukacitakan kematian yang begitu ramai. Kejadian yang mendukacitakan kerugian pada harta benda selain daripada nyawa. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang mendukacitakan itu, Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, yakni golongan yang teguh imannya lagi ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan selepas daripada kekalahan ini, iaitulah dalam masa mereka tidak rehat, keadaan mereka duka cita, Tuhan turunkan satu keadaan kepada orang mukmin, iaitu rasa mengantuk dan tertidur. Tertidur selepas ini boleh lena. Sedangkan segolongan lagi tak boleh lena. Golongan munafikin tak boleh lena. Mereka mengingatkan kerugian, orang yang mereka mati, orang mati dan luka-luka yang berlaku kepada mereka, menjadikan mereka tak lena tidur. Allah tidak berikan nikmat ini. Tidur merupakan satu nikmat. Orang yang sakit, apabila dia mampu tidur, maka tidur merupakan pemutus keadaan. Quran menyebutkan an-nauma subata amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamuna alam naj'alil arda mihada. Nikmat bumi ini terhampar, wan nauma subata, dan tidur sebagai pemutus. Kita penat, kemudian kita lena tidur. Lena tidur. Nikmat penat tidak ada rasa lagi. Sakit meskipun pedih bagaimana sekalipun, apabila seorang boleh tidur, maka dia sudah rehat. Sebab itulah doktor pun dia bagi ubat tidur. Dia bagi ubat tidur, patut bagi ubat tidur. Hanya bimbangnya takut dia bagi ubat tidur pakai tidur terus. Itu bimbang juga. Pandai juga doktor pun, dia sangat juga ni. Boleh bagi tak boleh bagi ubat tidur. Tidur an-nauma. Selepas kekalahan umat Islam diberi rasa mengantuk, sehingga dalam setengah riwayat menyatakan, kami selepas daripada kekalahan itu, kami rasa mengantuk sehingga pedang yang ada pada tangan kami terjatuh. Dan satu riwayat lagi menyatakan, selepas daripada kami kalah dalam peperangan ini dan kami berbincang-bincang, tiba-tiba kami lihat kawan kami, dagu mereka duduk di atas dada. Tidurlah maknanya. Dagu di atas dada,
Maknanya tidur ni bukan tidur macam mana. Tidur, kita tidur, mestilah tempatnya cantik, rehat, betul-betul. Tidak boleh tidur mana-mana. Mereka tidur ni bagaimana? Dagu di atas dada. Dagu di atas dada tidur. Begitulah rehatnya tidak lama. Rehat orang yang dalam perang. Begitulah. Yang ta'ifatan minkum, rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Bukan semua orang. Segolongan. Siapa? Golongan yang teguh imannya lagi ikhlas. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, sedangkan segolongan yang lain, yakni golongan yang mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Sedangkan golongan yang satu lagi pula, mereka bukan saja tak tidur, mereka duduk cari kekalahannya, sebab kekalahannya kerana Tuhan tak tolong. Mereka membuat sangkaan yang tidak benar terhadap Allah, yakni sangkaan jahiliah. Sangkaan jahiliah, yakni mereka mempersalahkan Allah, tidak mempersalahkan diri sendiri. Mereka asyik mencari sebab-sebab kekalahan dari luar, tapi tidak cari sebab kekalahan dari dalam mereka sendiri, iaitulah mereka seperti kita sebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini, mereka tidak patuh kepada Nabi, mereka tinggal tempat mereka tidak percaya kepada kebenaran Islam, mereka carikan dunia. Yaqulu yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Golongan munafikin ini yang tak lena tidur, mereka menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Sangkaan yang tidak benar, iaitulah Tuhan tak tolong. Kita tidak boleh menyangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak tolong kita, Tuhan tolong orang lain, Tuhan tak bagi kejayaan kepada kita, kita dah berusaha, Tuhan tak tolong lagi. Tak tolong tak boleh. Sebab masih banyak perkara, masih banyak nikmat yang Tuhan beri kepada kita, Tuhan kita lupakan, kita kufurkan nikmat itu. Memang kita cari kekayaan, tapi tak dapat kekayaan, lalu kita pun engkarkan pertolongan Allah, sedangkan Tuhan ganti perkara lain. Dalam hadis menyebutkan doa senjata orang mukmin. Tapi Imam Ghazali kata, setiap orang yang berdoa dikabul Allah, tetapi pengkabulan itu tidak seperti yang kita fahami. Kadang-kadang Allah tidak beri doa, tidak layani doa, tidak diberi kepadanya, tapi diberikan kepada orang lain, keturunannya. Kita minta sesuatu, Tuhan tak beri sesuatu yang kita minta, tapi Tuhan beri benda lain. Kita minta harta, tapi Tuhan tak beri harta, tapi Tuhan beri ilmu, kepandaian. Tuhan tak berikan kepadanya kemudahan untuk melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan nama, pangkat dan kedudukan. Tapi Tuhan beri taufik kepadanya untuk beribadat, rasa ringan untuk beribadat. Tuhan beri yang tu. Jadi ini semuanya merupakan nikmat. Sesuatu yang tidak diberi itu tidak bermakna segala-galanya tidak diberi kepada. Munafik tidak berfikir begitu. Munafik segera mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan itu disifatkan sebagai jahiliyah. Jahiliyah di dalam Islam ni bukan makna jahil, tidak mengerti, bukan sangka itu, tetapi jahiliyah akidah. Akidah mereka salah terhadap Allah. Jahiliyah ini jahiliyah syirik namanya. Yaquluna hal lana minal amri min syai', mereka berkata, jahiliyah ini, kaum munafikin, adakah bagi kita suatu bahagian dari pertolongan, kemenangan yang dijanjikan itu? Dapat apa kita datang? Tuhan tak tolong kita, balik sajalah, buat apa? Kita mengharapkan pertolongan, Tuhan tak tolong, macam mana boleh menang? Makna kita ingin menghadapi golongan musyrikin yang begitu besar, tentera dan kekuatannya. Yaquluna hal lana minal amri min syai', qul innal amra kullahu lillah. Jawablah hai Muhammad kepada mereka, innal amra kullahu lillah, urusan itu semuanya Allah punya. Jadi jangan anda persoalkan keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal menang, soal kalah ini bukan kerja kita, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Hai Muhammad, jawab begitu kepada mereka. Mereka jangan sekali-kali mempersalahkan Allah Subhanahu wa taala atas nasib yang mereka terima. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka. Mereka itu menyembunyikan sesuatu ma la yubduna laka, mereka sesuatu yang mereka tidak nyatakan kepada kamu. Ini juga faedah untuk keuntungan yang boleh diraih selepas daripada peperangan ini, iaitulah Nabi mengetahui siapa munafik dan siapa mukmin. Bagi seorang pemimpin penting sebenarnya mengetahui siapa penyokong yang sebenar, siapa penyokong yang pura-pura. Terutama sekali ketika menghadapi musuh. Nabi sebelum ini tidak mengetahui kerana tidak diberitahu oleh Allah
selepas kekalahan, tahulah siapa sebenarnya orang itu. Siapa sebenarnya yang berpura-pura masuk dalam perang ada niatnya sendiri, dan siapa yang sebenarnya setia. Jika tidak kerana kekalahan ini, Nabi tidak mengetahui. Ini disebutnya dalam bahasa Arab rubba darratin nafi'ah. Banyak perkara yang mudarat sebenarnya mendatangkan untung, membawa faedah. Kam min minhatin, kam min mihnatin fi tayyiha minhah. Berapa banyak bala, tetapi dalam lipatannya ada anugerah, ada hadiah yang besar. Ini sekarang anugerah yang diberi disebabkan kekalahan. Anugerahnya iaitulah mengetahui siapa penyokong, siapa musuh dan siapa kawan. Yang katanya ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Mereka berkata sama sendiri, yakni munafik itu berkata, kalaulah ada sedikit bahagian daripada kita, pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Mereka menyesali sikap itu. Ini Nabi Muhammad membuat keputusan untuk perang, sedangkan kita tidak punya kuasa sebenarnya untuk membantah. Kita datang, kita ikut pemimpin kita, maka kita kalah dalam peperangan ini. Kita tak ada apa bahagian pun, kata mereka. Ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum. Hai Muhammad, jawab kepada mereka begini, jika mereka ini mengungkit keputusan berperang dan mereka merasakan salah sebenarnya peperangan itu kerana kekalahan yang mereka terima. Law kuntum fi buyutikum, kalaulah kamu itu berada di rumah kamu, fi buyutikum, kamu berada dalam rumah, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kalau sekalipun mereka berada di dalam rumah, nescaya keluarlah juga orang-orang yang ditakdirkan Allah akan terbunuh ke tempat mati masing-masing. Kalaulah mereka ini tak keluar perang, mereka berada di rumah mereka akan mati juga dengan sebab lain. Sebab mati itu akan dihantar ke rumah. Mati tidak dihantar ke medan perang, tapi mati dihantar ke rumah. Mati juga mereka. Jadi kalau begitunya, ayat ini mengajar, mati ini sebenarnya semua orang mati. Tetapi mati kerana mana dan di mana mati itu? Bukankah lebih mulia mati di medan perang dengan senjata setelah melawan daripada mati tapi takut untuk melawan? Semuanya mati. Tak ada, kalau tak mati di medan perang pun mati di rumah. Jadi kalau begitunya kita akan memilih mati dalam keadaan berani mati di medan perang. Inilah sikap yang diambil oleh orang mukmin dalam peperangan Uhud. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu. Yang ada dalam dada kamu iman, yang ada di dalam dada kamu keyakinan dan kefahaman kepada perjuangan ini. Allah ingin menguji waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Yang ada dalam hati kamu ragu terhadap janji Allah, tidak beriman, nifak, munafik dan separuh percaya saja kepada Nabi, tidak sepenuhnya. Kejadian kekalahan ini membersihkan semuanya itu. Pembersihan yang dilakukan selepas daripada kekalahan. Selalunya kerajaan pun bila selepas kekalahan ini dia tukar habis jawatan tukar. Mengapa orang yang kurang percaya diletakkan pada tempat yang sesuai dengannya, pahlawan diletakkan pada tempatnya. Demikian juga dalam selepas peperangan Uhud ini, Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur, masing-masing diletakkan pada tempat yang sesuai. Wallahu alimun bizatis sudur. Ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada masing-masing. Jadi ayat ini mengajar kepada kita satu perkara saja, pentingnya iman. Pentingnya iman ketika menghadapi saat-saat yang seumpama ini. Pertolongan daripada Allah datang dalam pelbagai bentuk. Sebelum kalah datang pertolongan, selepas kalah pun datang juga pertolongan, tapi kepada orang mukmin. Orang yang tidak beriman saja yang menyebabkan kekalahan dan mereka tidak diberi pertolongan. Sebaliknya orang yang diberi pertolongan itu ialah mereka yang yakin dan pertolongan dikirim kepada mereka sebelum dan selepas kekalahan. Terusnya innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an. Wallahu